Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam majlis ilmu secara online. Perkongsian dengan saya seminggu sekali, back to basic, mana kembali kepada asas. Dan kali ini kita meneruskan perbincangan, perkongsian perkara-perkara yang berkaitan dengan kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan kepada Islam, syariat Islam. Marilah kita sama-sama mulakan majlis ilmu ni dengan membaca umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, membuka pintu hidayahnya dan beri ilmu dan kefahaman kepada kita insyaAllah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Sidang jemaah sekalian, sebagaimana saya sebut tadi di paparan ni ada nombor telefon saya ya, 016-454-4856. Kalau ada di kalangan kita nanti nak bertanya soalan ataupun nak mendapatkan maklumat tambahan ya, boleh WhatsApp terus. Ada juga Gmail tu sebagaimana yang dipaparkan ya, dan juga Facebook. Tapi saya Facebook ni jarang saya nak follow up kerana yalah banyak sangat nak diuruskan. Jadi saya lebih gemar kalau ada apa-apa persoalan, feedback, perbincangan, pertanyaan ke, boleh kepada nombor yang tertera iaitu melalui WhatsApp dan juga boleh juga melalui Gmail ya, insya-Allah. Baiklah, sebagaimana yang saya nyatakan dahulu, untuk kita memahami hal-hal kepimpinan dan pengurusan umat berasaskan Islam, saya telah buat pilihan untuk membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan para penguasa. Itu orang yang diberi amanah untuk mengatur urusan umat. Kitab hadisnya 60 hadis sultaniyah. Sultaniyah maknanya kekuasaan. Dan kumpulan hadis-hadis ni telah dihimpunkan oleh para aktivis dakwah dalam gerakan Islam, dan mereka telah share. Kitab asalnya dalam terjemahan bahasa Inggeris ataupun huraiannya dalam bahasa Inggeris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita telah pun meneliti hadis yang pertama dan kedua, dan insya-Allah kita akan meneliti hadis yang ketiga, hadis yang ketiga pada malam ini insya-Allah. Dan sebagai mukadimah, ingin saya mengajak kita semua meneliti ayat dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-59, perkara yang berkaitan dengan ketaatan, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mentaati ulil amri, iaitu orang-orang yang mereka diberi kepercayaan untuk mengatur urusan umat Islam. Dan dalam Islam mengikut syariat, dia mesti berdasarkan kepada siasah politik Islam, cara pemerintahan Islam, cara dalam sistem kenegaraan Islam. Itulah ayat ini ya, secara khusus supaya ketaatan itu diberi kepada para penguasa yang melaksanakan syariat Islam. Baik, kita sama-sama perhatikan dalam ayat yang ke-59 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Baik, saya bacakan terjemahan umum dia.
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, itu Al-Quran, dan kepada Rasul, itu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Itulah terjemahan umum. Baik, ayat-ayat begini saya suka kita menelitinya dengan lebih terperinci. Sambil-sambil itu kita memperkemaskan ya kita punya kemahiran dan juga kebolehan untuk memahami bahasa Al-Quran ini ya, insya-Allah. Caranya adalah kita meneliti makna setiap kalimah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai, ayyuha wahai. Di situ ada 2 kali seru tu ya. Alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. Jadi seruan kepada orang-orang yang telah pilih jalan beriman. Kita semua telah pilih jalan beriman, maka seruan ni adalah seruan untuk kita juga. Ya. Jangan kita fikirkan untuk orang-orang lain atau orang-orang terdahulu. Kita fikirkan diri kita yang Allah Ta'ala seru dan panggil. Apa perintah Allah kepada kita semua? Ati'allah, taatlah oleh kamu, taatlah oleh kamu, patuhlah oleh kamu akan Allah. Perintah ni fi'il amar, suruhan, command, ya, orders. Taatlah oleh kamu akan Allah. Wa ati'ur rasul, dan watu dan ati'u, taatlah oleh kamu, patuhlah oleh kamu ar-rasulah, rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan tu maksudnya dan apa? Dan taatlah oleh kamu. Kepada siapa? Ulil amri. Uli, ya, uli, orang yang mempunyai al-amri, urusan itu. Mana orang yang diberi amanah tanggungjawab untuk mengaturkan urusan umat ini, ya, urusan pemerintahan, urusan kenegaraan. Minkum, min daripada kum, kamu. Daripada kamu ni siapa? Daripada golongan orang-orang beriman. Sebab seruan tadi kepada kamu, kepada kita semua, taatlah oleh kamu, maknanya taatlah, iaitu perintah kepada orang beriman. Jadi ulil amri di kalangan orang-orang yang beriman. Sudah pastilah ya, ulil amri yang mengikut perintah Allah, perintah Rasul, ya, dan mengikut syariat Islam, mengikut din yang Allah telah syariatkan. Maka itulah ulil amri yang dituntut supaya kita memberikan kepatuhan dan ketaatan. Dan bagaimana ulil amri ini melaksanakan tugasnya dalam mengatur urusan umat, inilah yang kita akan baca sedikit demi sedikit di dalam kitab hadis ni. Bagaimana mereka patut melaksanakan urusan, mengatur urusan umat ini mengikut syariat Islam, mengikut cara siasah politik Islam. Seterusnya Allah Ta'ala bagi tahu kita, fa in tanaza'tum fi syai'in, maka fa tu maka in, jika tanaza'tum telah berselisih kamu, fi syai'in pada sesuatu, kalau ada berselisih satu perbalahan ya, dalam sesuatu perkara itu, apa yang nak dibuat? Farudduhu ilallahi war rasul, fa maka ruddu, kembalikan oleh kamu, hunya, akan urusan kamu yang berselisih tadi itu, ilallahi, kepada Allah. Maknanya kembali kepada Allah, maknanya kembali kepada agama Allah, kepada kitab Allah, kepada syariat Allah. War rasul, dan kembalikan urusan itu kepada ar-rasul. Tengok kepada as-sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW menerangkan perkara-perkara yang kita berbalah. Maka apa yang diberitahu oleh Allah, apa yang diberitahu oleh Rasul, maka itulah rujukan yang kita nak kembali kepadanya.
buat perkara tu. Allah kata, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. In tu jika, kuntum telah adalah kamu, tu'minuna kamu beriman billahi dengan Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir itu. Maknanya apa? Kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka kalau kamu ada perbalahan, mestilah kamu rujuk perkara yang kamu berbalah berselisih itu kepada ketetapan apa yang Allah beritahu, ketetapan apa yang Rasul bagi tahu dalam perkara itu. Jadi inilah kita kata jalan kita menyelesaikan pertelingkahan, perbalahan, perselisihan. Ada je kalau selisih pendapat, pandangan, begitu begini, maka kita rujuk kepada Quran dan As-Sunnah. Maka apa sahaja yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah, betul lah, insyaAllah. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika itu khairun, kebaikan. Khairun juga boleh maksud lebih baik. Itu lebih baik. Itu adalah kebaikan. Wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik ta'wila akan kesudahannya, akan akibatnya. Maka itulah cara yang sebaik-baiknya untuk kita selesaikan segala pertelingkahan dan perbalahan. Dan secara umumnya mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul itu tidak boleh tidak, ya. Namun dengan ulil amri, kalau apa yang dia putuskan tu tidak maksiat, maka ditaati. Tapi kalau apa yang dia arahkan, dia putuskan tu tidak menepati syariat, maka ataupun bahasa lain dia ni kemungkaran, maksiat, maka tidak boleh kita taat kepada perkara yang maksiat. Kerana ada keterangan-keterangan lain dalam As-Sunnah, la ta'ah fi maksiatillah. Tidak ada kepatuhan dan ketaatan dalam derhaka kepada Allah. Maka yang perlu dibuat adalah mengingatkan para penguasa, mengingatkan para pemimpin, ya, mengingatkan mana-mana pihak yang kalau dia buat salah dan silap, maka hendaklah kembali kepada apa yang Allah syariatkan, kebenaran yang Allah turunkan. Maka itulah sebagai mukadimah untuk kita faham bahawa nanti pada malam ni ada perbincangan mengenai kewajipan mengenai dengan mengatur urusan umat ini mengikut sistem pemerintahan Islam yang dipanggil khilafah. Khilafah ala minhaj nubuwah. Baik, seterusnya untuk menegakkan adinul Islam sebagaimana kita dah bincangkan ya dalam beberapa sesi terdahulu. Pertama sekali, keimanan itu mestilah benar-benar dibangunkan, dibina, dipelihara, dikukuhkan, ya. Bina iman. Maknanya ke hal-hal yang terkait dengan akidah Islam ini perlu ada dalam setiap diri individu. Supaya apa? Supaya nanti ya kita mempunyai sikap yang betul. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat kepada Allah dalam semua perkara. Begitu juga apa yang datang daripada As-Sunnah. Jadi sumber dan dalil dalam membina iman tu ya terdiri daripada dalil-dalil akal dan dalil naqli. Dan dalil-dalil naqli ini adalah teks-teks daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang juga telah kita buktikan kebenarannya. Ya. Kemudian dalam nak menegakkan agama Allah, kita juga kena tahu peraturan-peraturan syariat-syariat yang terkait dengan ini perkara-perkara yang di dalam kehidupan kita, ya, daripada pengurusan diri kita, makan, minum, pakai dan akhlak. Begitu juga perkara-perkara yang muamalat, mana aktiviti-aktiviti kehidupan di peringkat ya masyarakat, di peringkat negara, di peringkat global, yang kita tahu perkara-perkara yang terkandung dalam hal-hal ya siasah, pemerintahan, ekonomi, sosial, ya, pendidikan, pergaulan sosial, pendidikan, dasar-dasar luar negara, ya, perundangan, mahkamah keadilan. Ini semua perkara-perkara yang perlu kita tahu, kita kena ada ilmu dan kita kena faham, dan bila dah ada ilmunya, maka pelaksanaan itu, maka negara dialah yang menerapkan
Dialah yang menerapkan hukum hakam. Sebagai individu kita tidak ada bidang kuasa untuk menerapkan sistem. Maka negara lah. Jemaah kelompok-kelompok pun tidak ada bidang kuasa. Yang ada bidang kuasa adalah negara. Itu pentingnya kita kena faham hal-hal kepimpinan dan pengurusan kenegaraan yang kita tahu ianya mengenai mengatur urusan umat. Maka bila diterapkan syariat Allah ini oleh negara, maka macam-macam masalah akan selesai. Akidah Islam juga akan terpelihara insya-Allah. Dan Islam itu dikembangkan, dikembangkan kerana dakwah oleh negara itu membawa Islam ke seluruh dunia. Dan halangan-halangan dakwah inilah kekuatan tentera akan neutralize ataupun akan hilangkan segala halangan-halangan. Baik, kita terus kepada kitab yang kita akan meneliti pada malam ini, iaitu kita akan meneliti hadis yang ketiga. Kita dah meneliti dulu hadis yang pertama, hadis yang kedua, dan pada malam ni hadis yang ketiga. Jadi tajuk besarnya disebutkan wajibnya khilafah. Khilafah tu apa? Wajibnya sistem pemerintahan kenegaraan Islam. Jadi kita kena faham bila sebut khilafah tu sistem pemerintahan. Ketuanya khalifah. Khalifah. Dan kita tahu selepas Rasulullah SAW, khalifah yang pertama adalah yang menjadi ketua negara lah ketika waktu Rasul masih hidup, zaman nubuah, baginda sendiri ketua negara. Kemudian bila Rasul SAW wafat, maka diganti oleh khalifah yang ramai. Kita tahu 4 orang khulafa ar-rasyidin. Khulafa ni jamak plural daripada khalifah. Jadi khalifah yang berpetunjuk. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kedua Sayyidina Umar Al-Khattab, ketiga Sayyidina Uthman bin Affan, keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Maka mereka ni dah yang dipanggil khulafa ar-rasyidin, khalifah yang berpetunjuk. Dan zaman mereka, era mereka inilah yang Rasul SAW sebutkan selepas zaman nubuah akan ada thumma takunu khilafah ala minhaj nubuah. Selepas zaman nubuah akan ada zaman khilafah, sistem pemerintahan ala minhaj nubuah atas cara kenabian. Sistem khilafah. Ketua-ketuanya yang 4 orang tu yang mengikut cara kenabian, mereka adalah khalifah. Bila khalifah tu itulah jawatan ataupun panggilan kepada ketua negara. Dan jamak daripada khalifah adalah khulafa. Jadi masyarakat kita ni selalu dengar khilafiah saja kan. Itu yang jangan kita duk fikir khilafiah saja, tapi kena kita fikir yang lebih besar. Baik, kita perhatikan hadis yang ketiga ini, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini saripati hadisnya, man khala'a yadan min ta'atin laqiya Allah yawmal qiyamah la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Baik, kita tengok terjemahan umum. Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, nescaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai'ah, maka matinya seperti mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis riwayat Muslim. Baik, kalau kita tengok ada terjemahan bahasa Inggeris, supaya kita dapatkan dia punya sedikit, kita kata keluasan bagaimana diterjemah dalam bahasa Inggeris. Whoever removes his hand from obedience to the ruler will meet Allah with no proof for himself. And whoever dies without the pledge of allegiance to the ruler
without the pledge of allegiance to the ruler upon his neck dies a death of jahiliyah. Jadi kita tengok dulu dia punya terjemahan perkata ni, supaya dapat kita menghayati dengan lebih mendalam. Man khala'a, man tu orang yang, khala'a telah melepaskan, yadan kedua tangannya, min ta'atin, min daripada ta'atin ketaatan. Jadi kita dengan tangan ni maknanya kita berpegang ataupun memberikan kita punya komitmen. Jadi orang yang dilepas tangan daripada ketaatan. Jadi mentaati ulil amri, mentaati perintah Allah. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah ni ada pihak yang menguruskan urusan. Maka kalau kita kaji daripada ayat Quran tadi, perintah Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri. Orang yang mengatur urusan kamu dalam mengatur urusan kamu dalam melaksanakan perintah dan syariat Allah. Jadi dia lepas tangan daripada ketaatan. Tak mau taat kepada Allah, tak mau taat kepada Rasul, tak mau taat kepada khalifah-khalifah ulil amri. Apa jadi? Laqiyallaha. Laqiya telah berjumpa Allah akan Allah. Yaumal qiyamah, itu di hari kiamat. Dia jumpa Allah nanti, la hujjata lahu. Tiada hujjah. Tak ada hujjah, maknanya tak ada bukti yang boleh menyokong baginya bahawa dia ni adalah orang yang benar-benar beriman dan beramal saleh sebagaimana yang diperintah. Jadi tak ada hujah baginya. Sebab apa? Sebab dia dah melepaskan dirinya daripada ketaatan. Jadi dalam hal tu jangan sekali-kali kita mengambil sikap derhaka maksiat kepada Allah, kepada Rasul, dan kita jangan menderhaka kepada orang-orang yang telah diberi amanah untuk mengatur urusan umat di atas cara ataupun di atas syariat Islam. Kemudian waman mata, wa tu dan man, orang yang mata telah mati ia. Walaisa fi unuqihi bai'ah, wa dan laisa tiadalah fi pada unuqi tengkuk ataupun bahu, sebenarnya unuq ni apa? Leher. Di lehernya bai'ah. Jadi dia mati tak ada dekat bahunya ataupun di pundaknya ataupun di lehernya tu, di tengkuknya. Bai'ah. Bai'ah ni apa? Janji setia kepada ulil amri, kepada khalifah, kepada imam. Sebab dalam kita nak memahami hadis ni nanti kita bincang bahawa umat Islam dia ada kelompok yang dipanggil Ahlul Halli wal Aqdi yang melantik khalifah, ketua negara. Kemudian orang ramai dia memberikan bai'ah ta'ah. Bai'ah makna janji setia untuk berikan ketaatan kepada ulil amri ini. Jadi kalau orang yang dia tidak ada bai'ah di bahunya, di tengkuknya, mata telah mati ia mitatan jahiliyah. Mati itu keadaan jahiliyah. Mati jahiliyah. Jadi nak faham apa maksud mati jahiliyah ni, ini nanti kita baca dalam sedikit huraian di bawah ni. Oh, ada hadis keempat mengenai perkara yang sama. Kita baca dulu hadis, isu yang sama. Itu wajibnya ada ketua negara, ada pemerintah yang memerintah cara Islam yang dipanggil sistem pemerintahan khilafah ala minhaj nubuwah, dan ketuanya adalah khalifah. Ataupun boleh panggil nama lain, imam ataupun amirul mukminin. Baik, hadis yang berikut menerangkan isu yang sama. Man kharaja minal jama'ati qida shibrin faqad khala'a
rabaqatal Islam min unuqihi hatta yuraji'uhu wa man mata wa laysa alaihi imamun wa laysa alaihi imamun. Baik, kena buka muka surat sebelah. Dia dah pindah muka surat sebelah. Jadi sambung dulu. Jama'atun fa inna mautatuhu mautatan jahiliyah. Baik, ini terjemahan umum dia. Kita tengok. Siapa saja yang keluar dari jamaah kaum muslim meski sejengkal, mana walaupun sejengkal, maka ia telah melepaskan Islam dari pundaknya sampai ia kembali ke dalam jemaah semula. Jadi kalau siapa buat tu, maka dia sebenarnya dah lepaskan Islam dari pundak dia sampailah dia kembali semula ke dalam jemaah. Dan siapa saja yang mati dan tidak mempunyai seorang pemimpin bagi jemaah, maka matinya seperti mati dalam keadaan jahiliyah. Ini dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Jadi kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, ini tadi kita bacakan juga. Whoever removes himself from the Jama'ah, itu the unified Muslim Ummah, by a handspan, then he has taken Islam from his neck until he returns. Mana dia lepaskan diri daripada Islam, Nabi kata. Siapa yang dia melepaskan dirinya daripada jamaah, itu sebab Rasulullah pernah sebut dalam hadis lain, taljamu jama'atal muslimin wa imamahum. Melazimilah oleh kamu, mana sentiasa berada dalam jemaah orang Islam dan juga pemimpin mereka. Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nabi kata sentiasa naklah kamu berada dalam jemaah orang Islam. Jangan kamu menarik diri keluar daripada jemaah kaum muslimin ini. Jadi siapa yang remove himself from jemaah by a handspan, then he has taken Islam from his neck until he returns. Whoever dies and does not have a leader of a jama'ah over him, then his death is a death of jahiliyah. Jadi inilah nak faham leader of jama'ah ni macam mana, mati jahiliyah ni macam mana. Dia ada komentari, dan ada komentari itu telah pun diterjemah dalam bahasa Indonesia. Baik, kita baik, kedua hadis di atas. Baik, kita terjemah dulu. Kita tengok terjemah dulu. Dengan perkata yang mana kita boleh lihat. Man kharaja minal jamaah. Itu tadi man tu orang kharaja telah keluar minal jamaah, daripada jamaah. Jadi orang yang keluar daripada jamaah kaum muslimin. Jadi jamaah kaum muslimin ni bila kita meneliti kitab-kitab hadis yang berkenaan dengan halal kenegaraan, maknanya adalah jamaah yang melaksanakan perintah dan syariat Allah, yang Rasulullah kata talzamu jama'atul muslimin. Jadi orang yang keluar dari jamaah Islam, jadi kita tidak boleh keluar dari jamaah Islam, apatah lagi bila jamaah yang memang diketuai oleh ketua negara, khalifah, kemudian dengan kita kata ada ahlul al-halli wal aqdi yang melantik dia sebagai ketua negara, kemudian umat juga dah bagi bai'ah, memberikan ketaatan dia sebagai khalifah ketua negara. Ini bab-bab fikir daulah ni kena dipelajari. Jadi dia keluar dari jemaah Islam, qida shibrin, maknanya sejarak sejengkal. Walaupun dia panggil apa ni, keluar sedikit, tapi dah keluar tu. Faqad khala'a rabaqatal Islam. Maka sesungguhnya telah keluar dia daripada dipanggil ikatan Islam tu sendiri.
min unuqihi, daripada pungkuknya. Jadi dia dah keluar daripada ikatan Islam. Ya. Sebab Islam tu dia ada dalam hadis lain menerangkan bahawa oral Islam. Rabqatul Islam, mana ikatan Islam tu oral Islam. Nabi pernah bagi tahu dalam hadis, la yuqadana oral Islam urwatan. Sesungguhnya pasti terlerai ikatan Islam tu satu demi satu. Maka ikatan Islam ni jangan kita lari daripadanya apabila ada ikatan Islam yang mengikat, menyatukan kita. Tapi orang tu dia keluar daripada jemaah Islam sejengkal. Maka sesungguhnya dia telah keluar daripada ikatan Islam itu, daripada tengkuknya. Dia melepaskan ikatan Islam tu, maknanya dia melepaskan ikatan Islam tadi daripada tengkuknya. Hatta yuraji'uhu, sehinggalah dia kembali kepadanya. Jadi jangan sekali-kali ambil pendirian atau bersikap keluar daripada jemaah Islam yang mengikat kita dengan syariat Islam, iaitu pemerintahan Islam, kenegaraan Islam. Ini dituntut supaya kita kena faham bahawa jamaah kaum muslimin itu dia hidup dengan bertolong-tolongan untuk menegakkan syariat Islam dengan menerapkannya dalam kehidupan. Maka jangan keluar daripada jamaah Islam itu. Ya. Wa man mata, dan orang yang telah mati, ya, walaisa alaihi imamun, padahal tiadalah atasnya imam. Tak ada imam, tak ada khalifah, tak ada ketua negara. Ini yang kita hidup di zaman yang mencabar ni, ya. Mati dan tak ada dah khalifah ni. Jadi tak ada imam. Jama'atun, jamaah, fa'inna mautatahu, maka sesungguhnya kematiannya mautatan jahiliyah, kematian jahiliyah. Jadi dia mati dalam keadaan tak ada imam. Jamaah, imam jamaah, mana imam yang mengatur urusan umat dengan menerapkan syariat. Kalau dalam keadaan macam tu, mati jahiliyah. Ini menunjukkan bahawa pentingnya, ya, sejak zaman Rasulullah SAW sehingga diteruskan oleh para sahabat, tabi'in dan khalifah-khalifah, mereka terus maintain adanya imam jamaah, ada ketua negara. Tapi kalau tak ada, dan ianya Nabi kata membahayakan akidah, keimanan dan pegangan seorang itu pada agamanya, maka matinya fa'inna mautatuhu, maka sesungguhnya matinya mautatan jahiliyah, kematian jahiliyah. Itu sebab kita kalau dalam keadaan begini, kita kena berusaha untuk buktikan kepada Allah bahawa kita, walaupun suasana keadaan ini tanpa khalifah, tanpa imam, tapi kita tidak mahu mati dalam keadaan jahiliyah. Maka kita berusahalah untuk melantik, mengadakan semula cara pemerintahan Islam, kenegaraan Islam, penerapan syariat sebagaimana yang Allah perintah. Maka kalau kita dah berusaha, maka kita mengharapkan nanti Allah, sebagaimana Allah janjikan, ya, bahawa Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak dia memberatkan satu diri itu melainkan dalam usaha dia. Mana dia dah usaha sungguh-sungguh tapi tak tercapai juga, maka di luar bidang kuasa. Maka moga-moga mendapat pengecualian dan keampunan daripada Allah. Bukan dia duduk diam tak buat apa. Ya. Baik, penjelasan. Kedua hadis di atas menerangkan, menjelaskan tentang kewajipan untuk bersatu atas dasar kebenaran Islam. Tengok, wajib bersatu, tak boleh bercerai-berai, dan bersatu atas dasar kebenaran, itu atas dasar Islam. Larangan keluar dari jemaah meski hanya sejengkal, jangan keluar sedikit pun daripada jemaah Islam. Menunjukkan bahawa perpecahan betapapun kecil merupakan sesuatu yang diharamkan. Maka jangan berpecah daripada jemaah.
Itu sebab kita ni kerana dah hidup di akhir zaman, lahir-lahir je dah tak ada kenegaraan Islam, dah tak ada khalifah, tak ada ketua negara. Maka perkataan jemaah yang orang selalu sembahyang berjemaah. Yang orang faham jemaah ni, jemaah untuk buat dakwah. Tapi zaman sahabat dulu bila sebut jamaah, mereka tahu bahawa ini adalah kelompok kita, orang-orang Islam yang bersatu padu, yang diatur oleh ketua negara, yang diatur oleh khalifahnya, yang diatur kalau Rasul, masa Rasul ada, dia sebagai ketua negara, sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pemerintah negara. Maka orang tahu, mereka orang beriman, orang Islam tahu bahawa mereka tidak sekali-kali mahu berpisah daripada Rasul sendiri. Tak mahu menyalahi Rasul. Mereka kalau ada apa-apa kecelaruan, kekeliruan, perbalahan, mereka cepat-cepat rujuk kepada Rasul supaya apa? Diberikan penjelasan bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan memang kita tahu ada banyak kisah-kisah yang sahabat mengadu kepada Rasul, minta penjelasan, minta keputusan, minta panduan bagaimana nak menghadapi keadaan-keadaan yang mereka sedang mungkin berbalah, berselisih. Ya. Maka ketua negara itu ada dan jamaah Islam adalah orang Islam yang menerapkan syariat hukum Allah sepenuhnya. Seterusnya, ya, Islam mewajibkan umatnya untuk taat kepada penguasa yang sah. Ini kita kena faham. Penguasa, para penguasa, ya, yang sah, maknanya yang mengikut syariat Islam. Dia tidak boleh dia panggil patuh, kalau bahasa kasar kita lah, secara membabi buta. Ini kasar sangat lah bahasa ni. Maknanya main ikut je. Tak kira, walaupun salah dia ikut juga. Tak boleh. Yang kita kena faham bahawa macam mana para penguasa dilantik mengikut syariat Islam. Dan kita kena tahu bahawa para penguasa yang dilantik itulah mereka dibai'ahkan, diberi amanah dan mereka pun menerima tanggungjawab untuk apa? Menerapkan syariat Allah. Maka di sinilah kita kata pemahaman umat mengenai ulil amri itu kena dikembalikan kepada bagaimana keadaan suasana Rasul dan para sahabat. Apatah lagi bila kita di akhir zaman ni yang Nabi SAW pun bagi tahu taftarik ummati ala 73 millah. Umatku berpecah sampai 73. Makna pecahan-pecahan yang banyak. Umat Islam berpecah-pecah, tak bersatu. Sehingga Nabi mengingatkan dan kita pun kena ambil perhatian serius apa yang Nabi beritahu ni. Yang berpecah-pecah ni Nabi kata kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali milah yang satu. Kecuali ada satu kelompok saja. Illa millatan wahidah, melainkan satu milah. Sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa dia yang satu ni? Kelompok yang satu ni yang ada jaminan selamat daripada neraka. Man hiya ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Kata Nabi apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah SAW menerangkan yang ada jaminan selamat daripada api neraka, ma ana alaihi, apa yang aku berada di atasnya, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Maka di sinilah yang kita hendak supaya jamaah dan juga orang yang memegang teraju kekuasaan itu berusaha sedaya upaya untuk ikut Rasul dan para sahabat. Jadi Islam mewajibkan umatnya untuk taat kepada para penguasa yang sah. Sah sebagaimana yang kita bincang tadi, ya, mengikut syariat Islam. Meski tetap harus disandingkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan khusus yang membolehkan kaum muslimin melakukan pembangkangan. Mana ada hadis yang menerangkan boleh juga, ya, membangkang, tak setuju, bahkan perlawanan, ya, mana berlawan ataupun menentangnya. Misalnya ketika pemimpin mereka menerapkan hukum selain syariat Islam. Jadi kita kena faham, ya, yang ketaatan ni disuruh dalam ibadah, dalam melaksanakan perintah Allah. Tapi la ta'ah fi ma'siyatillah, tidak ada kepatuhan, ya, tidak ada ketaatan dalam derhaka kepada Allah. Tak boleh dipatuhi dalam perkara-perkara, dalam hal-hal yang lawan
Allah, lawan hukum Allah, lawan syariat Allah. Sebenarnya yang disuruh taat adalah dalam perkara-perkara yang muafakat dengan perintah dan syariat Allah. Jadi kita kena fahamkan itu. Ya. Jadi kalau orang yang melihat perkara yang berlawanan, ya, orang yang menerapkan hukum selain syariat Islam, maka hadis lain yang menerangkan bahawa marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Orang yang di kalangan kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia ubahnya perkara itu. Ya, biyadihi, dengan tangannya. Dengan bidang kuasa yang dia ada, kena betulkan. Tak boleh dibiarkan perkara itu berpanjangan, ya, dalam maksiat kepada Allah. Jadi dalam hal maksiat, kalau dia tidak ada bidang kuasa, fa'in lam yastati' fa bilisani. Maka jika tiadalah dia mempunyai kuasa, dia tak berupaya, kerana bukan bidang kuasa dia, fa biqalbi, fa bilisani, dengan lisan. Maka dengan lisannya, maknanya dia kena mengingatkan pihak-pihak yang buat salah ni. Tak kira lah orang biasa, apatah lagi para penguasa, para pemimpin, ya, yang mengatur urusan umat. Kalau dia buat salah, kena tegur dia. Ya, asal kita tak ada bidang kuasa nak membetulkan, kerana bidang kuasa itu di tangan mereka. Maka kita kena bagi ingat kepada mereka. Kena beri, ya, teguran supaya apa? Mereka membetulkan kesilapan dan kesalahan yang ada. Kenapa? Mereka mungkin telah menerapkan hukum selain daripada hukum Islam, syariat Islam. Jadi bila syariat ni adalah peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan individu, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan bernegara, bahkan kehidupan di peringkat global, dunia pun ada, Allah Ta'ala telah perincikan, maka hendaklah diterapkan, dilaksanakan. Baik, seterusnya, bai'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini, ya, bai'ah yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah bai'ah yang diberikan kepada para pemimpin, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat yang mengatur urusan umat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan sebagai gantinya mereka berhak ditaati. Jadi ini yang kita kena faham bahawa, ya, bai'ah yang diberikan kepada para pemimpin ini adalah satu, bai'ah pelantikan, kemudian kedua bai'ah dia panggil kepatuhan. Ya. Maka untuk melantik ketua negara, khalifah, caranya adalah sekelompok orang yang dia mahir dalam mengatur urusan umat, mahir mengenai syariat Allah, ahlul halli wal aqdi. Dalam kitab Ahkamus Sultaniyah ada diterangkan perkara ini. Jadi sekelompok orang tu dialah yang melantik seseorang, iaitu yang layak tu menjadi khalifah, menjadi ketua negara. Kemudian bila telah dilantik, mana diisytiharkan bahawa inilah dia ketua negara yang sah, dia menggantikan mungkin ketua negara sebelum ni yang telah meninggal dunia, syahid ke, wafat ke, ya, meninggal, maka dia dibai'ah untuk apa? Untuk menerapkan hukum Allah, syariat Allah. Kalau dia tak sanggup terapkan syariat Allah, maka tak boleh dia dibai'ah. Bila telah dia memberikan kesanggupan, kesediaan untuk, ya, mengatur urusan umatnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia dibai'ah menjadi ketua negara. Maka orang ramai beri bai'ah ta'ah. Maknanya bai'ah maknanya janji untuk memberikan ketaatan. Jadi mereka berhak untuk ditaati. Jangan orang menderhaka, bohong. Baik, seterusnya D, mati jahiliah, yang Rasul sebut mata mitatan jahiliah, mati ya dengan kematian jahiliah. Apa maksud dia? Ini petunjuk, menjadi sebuah petunjuk dalam hadis-hadis tersebut bahawa mati tanpa memiliki bai'ah di pundak merupakan perkara yang diharamkan. Jadi hadis ni nak dapat istinbat hukum, iaitu dengan orang yang ya, yang faham syariat mendalam, maka mereka memberitahu bahawa apa maksud hadis ini, iaitu kalau orang yang mati
dalam keadaan tidak ada bai'ah di pundaknya, sebenarnya dia buat satu kesalahan yang besar. Ini tanpa memiliki bai'ah, tanpa mati, tanpa memiliki bai'ah tu adalah perkara yang dilarang, diharamkan. Orang Islam mesti ada bai'ah, ta'ah. Ya. Maka dengan demikian dapat ditarik pengertian bahawa bai'ah merupakan apa? Tengok sambungan ujung atas. Bai'ah tu satu perkara yang diwajibkan, ya. Wajib kena ada. Sebagai konsekuensinya mengharuskan, mana mewajibkan keberadaan seorang khalifah yang dibai'ah. Jadi untuk itu sebenarnya ini menunjukkan wajib kena ada seorang ketua negara, khalifah. Kalau tidak macam mana nak dikaitkan dengan tuntutan tadi, ya. Jadi sebagai konsekuensinya sebenarnya ini menunjukkan wajib ada seorang khalifah. Kalau mati tanpa khalifah, mati dalam keadaan jahiliah. Jadi haruskan Indonesia ni maknanya wajib adanya keberadaan tu, mana adanya seorang khalifah yang nanti nak diberikan bai'ah kepada dia. Demikianlah penjelasan Imam Taftazani dan juga Shah Waliullah Dahlawi dalam bukunya yang aslinya itu dalam bahasa Persia, ya. Azalatul Khafa'an Khilafatul Khulafa. Itu dalam kitab dia lah. Jadi ini adalah perbincangan yang ulama Islam buat rumusan. Maknanya mati jahiliah tu makna mati dalam keadaan berdosa. Dan kita tidak boleh mati dalam keadaan berdosa. Jadi untuk itu, nak mengelakkan daripada berdosa, kena ada khalifah, ketua negara yang dibai'ah. Barulah nanti orang tidak akan hidup dalam berdosa. Baik, seterusnya, pada hadis yang kedua, pemahaman tersebut diungkapkan secara lebih eksplisit dengan kalimat tidak mempunyai seorang pemimpin bagi jamaah kaum muslimin. Kalimat pada hadis kedua ini menjelaskan apa yang dimaksud oleh pernyataan pada hadis pertama. Di pundaknya tidak ada bai'ah. Jadi bila tidak ada bai'ah, kenapa tidak ada pemimpin? Kalau dah tak ada pemimpin, macam mana nak bai'ah? Bai'ah ta'ah. Jadi kena ada kelompok yang mula-mula dia membai'ahkan khalifah. Itu ahlul hali wal aqdi. Ini yang kita kata kena ada the top circle. Orang yang dipanggil apa, mengerti dan faham macam mana sistem pemerintahan Islam, ataupun kita kata dalam bahasa lain, orang yang mengerti fikih daulah, sebagaimana politik Islam yang disyariatkan. Maka mereka lah yang kena mewujudkan melantik ketua negara. Jadi kita kena faham bila berlaku kematian ketua negara, kehilangan ketua negara, waktu tu kenegaraan Islam tu dah on dah ada. Dan ianya berjalan. Sudut ekonominya dah berjalan cara Islam, sudut perundangannya memang perundangan mahkamah Islam, sistem sosialnya pun sama, sistem pendidikan pun sama, ya. Foreign policy, dasar luar negara, dakwah dikembangkan, dibawa seluruh dunia oleh negara, itu dah berjalan. Hanya ketua negara je yang tak ada. Maka melantik mengadakan ketua negara itu tugas ahlul hali wal aqdi. Kemudian umat memberikan bai'ah. Zaman kita sekarang ni dahsyat. Ya. Kenegaraan pun dah hancur. Itu yang kita kata kenegaraan Islam secara rasminya tahun 1924. Ianya telah runtuh. Sebelum daripada itu ada kenegaraan Islam. Hari ini yang ada negeri-negeri kaum muslimin. Yang mana dalam negeri-negeri yang lebih daripada 50 negeri-negeri yang lemah ni, yang diterapkannya bukan syariat Islam sebagaimana Rasul dan para sahabat punya amalan. Maka nak kena wujudkan kenegaraan itu dan juga kena adakan ketuanya. Barulah kita kata amanah besar ni terlaksana. Kalau tidak, amanah besar ni masih belum dilaksana, terabai. Maka ini yang kita tengok, ekonomi, tak ada negara yang menerapkan ekonomi Islam sebagaimana Rasul punya praktis. Begitu juga hal pendidikan, hal perundangan,
mahkamah keadilan, dakwah oleh negara tak berjalan. Baik, seterusnya, oleh kerana itu menegakkan negara khilafah. Negara khilafah ni negara pemerintahan cara Islam, cara Rasul dan para sahabat, ala minhaj nubuwah, merupakan perkara yang wajib. Maka kena diusahakan sesuai dengan akidah, sesuai dengan kaedah, sesuai dengan kaedah. Segala sesuatu yang menyebabkan tidak sempurnanya sebuah kewajipan, maka ia termasuk perkara yang wajib. Jadi ada kaedah fikih, iaitu yang menerangkan, satu perkara itu ma la yatimul wajib ma lam yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa yang yatimul wajib, ia menyempurna dengannya akan satu kewajipan, illa bihi, melainkan dengannya, illa wajib, melainkan perkara itu wajib, maka ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Apa yang tidak sempurna ia melainkan dengan dia, melainkan perkara itu wajib. Begitulah, kena cek balik dia punya phrase, kaedah fikih tadi, Jadi dalam bahasa Indonesia ni terjemahannya segala sesuatu, apa saja, yang menyebabkan tidak sempurna semua kewajipan, melainkan dengan adanya perkara itu, maka perkara itu adalah satu kewajipan. Kewajipan tersebut dialamatkan kepada seluruh umat manusia. Kewajipan itu dituntut pada seluruh manusia. Mengingatkan hadis tersebut bersifat umum yang ditujukan oleh kata man, siapa saja. Maka di sinilah yang kita nak faham bahawa kewajipan mengadakan sistem pemerintahan Islam itu adalah tuntutan syariat Islam. Maka kita kena faham apa yang berlaku di akhir zaman. Musuh-musuh Islam memang sengaja mereka buat propaganda, memburuk-burukkan perkataan khalifat, khilafah. Kenapa? Dia selalu kaitkan khalifat ini dengan terorisme, keganasan. Maka bila dia kaitkan begitu, seolah-olah kalau menegakkan semula sistem pemerintahan Islam, maka makin haru biru kacau bilau lah kehidupan umat manusia ini, apatah lagi umat Islam. Itu propaganda mereka, nak memburuk-burukkan. Sedangkan dengan Islam inilah sebenarnya yang akan membawa keamanan, yang membawa keadilan, yang membawa keharmonian, membawa kepada kesejahteraan, membawa kepada keberkatan dan hilangnya musibah, bencana-bencana yang macam-macam. Jadi memanglah iblis, syaitan dengan gerombolan dia hendak supaya kewajipan ini diabaikan. Maka dengan propaganda barat tu dikaitkan, oh inilah ISIL, inilah ISIS, inilah Daesh. Tengok cara mereka memerintah, begitu kejam, begitu zalim. Maka itu sebab dia kata kelompok ni dipanggil teroris dan mesti diperangi. Itu semua adalah propaganda barat. Itu yang kita kata dia naikkan the false flag. Dia naikkan image yang salah supaya dia boleh hentam. Maka dengan itu umat Islam nak bincang hal kenegaraan Islam, apatah lagi nak sebut perkataan Nabi SAW, khilafah ala minhaj nubuwah tu. Itu pun dah menjadi satu kegerunan dan bahaya. Nanti kan kita dipanggil sebagai teroris, fundamentalis, ekstremis dan kita menjadi orang yang dikatakan mengacau, menghilangkan ketenteraman, merosak keadaan. Segala yang buruk-buruk itu dilontarkan kepada, sebenarnya itu adalah kewajipan. Itulah yang membawa kepada kebaikan dan penyelesaian masalah. Maka kita tak mahu kita ni terperangkap dalam pemikiran yang salah. Tak mahu nanti di akhirat besok kita ni dalam kelompok yang membenci pula kewajipan besar yang patut dilaksanakan. Bayangkan tu, kita tahu kalau seseorang yang benci kepada kewajipan yang Allah syariatkan, itu kita kata mana boleh kita benci solat, mana boleh kita benci
untuk melaksanakan zakat, mana boleh kita benci untuk pergi haji dan umrah. Kan itu semua perintah Allah. Maka kita kena faham. Termasuklah juga mengatur urusan umat ni, kenegaraan Islam, khilafah ala minhaj nubuwah, mengikut hadis yang kita dah baca. Ini semua adalah perkataan Rasul dan syariat Islam, dan jangan kita membencinya. Itulah hari ini Ghazwatul Fikr, peperangan pemikiran telah berlaku ke atas dunia umat Islam, sehingga ramai orang takut-takut nak memperkatakan mengenai kebenaran yang Allah telah syariatkan. Kenapa? Termakan, terpengaruh oleh apa yang dipropagandakan oleh Barat, supaya umat Islam jangan berbincang, jangan faham dan jangan berusaha untuk menegakkan agama Islam sebagaimana Allah syariatkan. Jadi inilah kita buat majlis ilmu untuk penerangan. Moga bagi mereka yang ingin tahu lebih terperinci mendalam, maka berusahalah untuk mengkaji secara ilmiah daripada sumber kitabullah, as-sunnah, dan daripada kitab-kitab rujukan dan himpunan-himpunan ilmu yang telah dihimpun oleh ulama-ulama Islam yang muktabar, yang ada di kalangan umat Islam kita. Sebab Rasulullah SAW pun bagi tahu, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq ila yaumil qiyamah. Akan sentiasa ada segolongan daripada umatku yang menang sampai hari kiamat. Baik tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dikasihi sekalian, sebagai penutup, kita dah nak penghujungnya, ada lagi 3 minit. Ayat dalam surah Yasin mengingatkan kita bahawa dakwah membawa kebenaran ini sebagai pelaburan akhirat dan amal jariah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi Allah beritahu, inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nuhyil mauta, kami menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tuliskan apa yang telah mereka dahulukan. Jadi apa saja kita buat di dunia ni, waktu kita hidup, ini kita dahulukan. Inilah yang dibawa ke hari kemudian, hari akhir. Dan Allah juga tuliskan, wa naktubu, wa tu dan apa, dan kami tuliskan juga asarahum, asar mereka, bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi kalau kita tinggalkan sesuatu yang baik untuk orang, teruskan, amalkan, maka insya-Allah apa yang kita tinggalkan itu bila diamalkan oleh orang lain, termasuklah ilmu yang bermanfaat, maka ilmu yang kita sampaikan itu kemudian mengajak orang tu berubah, dan orang tu pun berubah jadi baik, dan dia pun dengan ilmu tu mengajak orang lain berubah. Sebab ilmu ni untuk dipraktikkan. Sebab tanpa ilmu nanti dia akan membawa masalah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Pesan Nabi, orang beramal dengan amalan laisa alaihi amruna, tiadalah di atas perkara itu perintah suruhan kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka kita ajak umat kembalilah kepada ajaran Quran dan As-Sunnah, dan kita terapkannya, dan kita minta orang yang dikuasa menerapkannya, kerana orang biasa tak ada bidang kuasa. Maka bila dakwah tu digerakkan dan syariat itu diterapkan, siapa saja yang ambil bahagian dalam perjuangan ini, nanti banyak perkara-perkara yang selama ni tak dapat nak dilaksanakan, terlaksana dengan sistem ekonominya, sistem pendidikannya, pergaulan sosial, dengan perundangan, mahkamah keadilan, Islam didakwakan oleh negara. Maka dengan sebab usaha ditegakkan negara itu, maka seluruh syariat terlaksana. Bayangkan tu berapa banyak pahala yang dapat, dan redha Allah lah yang lebih besar yang kita minta. Moga-moga kita semua berusaha ke arah itu insya-Allah, dan inilah usaha kita yang sedikit. Moga Allah Ta'ala memberi rahmat kebaikan. Baik, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka
Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan, sekian itulah dia perkongsian pada malam ini. Moga-moga